Saya ucap terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Oh, muda lagi lah dia. Oh, bagus talent dia. Bahasa dia ni boleh jadi model lah dia ni. Tapi jadi wakil rakyat kemudian lah, jadi model dulu. So, Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri, YB Kerr, YB Alex, dan juga calon-calon kita bagi kursi-kursi parlimen ini, YB Ku, Saudara Ku dan juga Saudara Adam, dan mungkin dan juga teman-teman yang hadir pada malam ini. Dia kalau kita lihat sebenarnya malam ni masih muda kalau bagi saya lah. Sebab semalam saya ditebung semalam sampai pukul 1 kerana kita tahu bahawa saya semalam ada orang beritahu bahawa di Tebung tu banjir. Jadi saya pergilah malam 12 lebih tu, di Tebung tu memang kawasan tu banjir. Tapi yang saya jadi pelik petugas pilihan raya ni, pukul 12 lebih itu pun dia bekerja macam siang hari juga. Ini saya fikir semangat yang cukup hebat dari segi petugas-petugas kita. Kerana kita tahu bahawa kita akan menghadapi pilihan raya 19 hari bulan. Hari ini sudah 12 dan nak masuk 13 dah. Berapa minit lagi kita akan masuk 13 hari bulan. Kita hanya berbaki sekitar 6 hari saja. Sebelum 19 hari bulan kita hari mengundi. Jadi sudah barang pasti tugas kita yang paling penting. Dalam tempoh 6 hari ini semua orang mesti berperanan. Hari itu saya ada sebut tentang jumlah setiap orang kalau jumpa saya, kalau Alo Gajah biasanya dia dah ada trademark, dia jumpa saya 3, saya 7, saya 4, saya 2. Kalau orang 4, 2 ni, kalau orang lelaki dia cerita lain kan. Dulu kawan saya ada esko dulu kan. Dia selalu cerita, saya dah 2, lepas tu masuk 3, lepas tu 4 kan. Dia selalu ada seorang esko saya dulu kan. Dia kenal lah kawan baik dia kan. Jadi yang saya sebut ni tentang undi. Bilangan undi. Hari itu saya sebut dalam ceramah perdana itu ada satu keluarga itu di Durian Tunggal. Satu keluarga ada 20 undi dalam satu keluarga itu. Memang saya tengok pun hebat 20. Tapi rekod Alo Gajah dah pecah dah. 2 hari lepas saya pergi Batang Melaka. Satu keluarga masyarakat India. Rumah dia memang besar, duduk satu keluarga. Dia ada 30 undi dalam satu rumah itu. Ini hebat. 30 beri jaminan kepada Pakatan Harapan. Maknanya kita semua ada 1 undi ke, 2 undi ke, 3 undi, semua penting. Maknanya rakyat mesti mencula. Kita semua mesti ada rasa tanggungjawab. Kalau kita punya anak, sama ada bekerja dalam negeri Melaka, luar negeri Melaka, sehingga kan saya jumpa di Rembia, ada keluarga yang anak-anak yang bekerja di Sarawak sudah membeli tiket untuk balik mengundi di negeri Melaka ini. Ini komitmen kita. Sebab itu kalau kita mahu pastikan bahawa kita memenangi pilihan raya ini, terutamanya di parlimen 6 parlimen di negeri Melaka ini, syarat paling asas 19 hari bulan, rakyat negeri Melaka yang mahu lakukan perubahan untuk negara ini mesti keluar mengundi. Dan saya cukup yakin kalau kita dapat keluar mengundi lebih daripada 75%, insya-Allah parlimen-parlimen negeri Melaka ini dapat kita tawan. Ini mesti kita lakukan. Kita tak ada pilihan-pilihan lain. Kita mesti pastikan bahawa keluar mengundi adalah satu keutamaan kita. Sebab itu mesti ada nombor daripada kita, keluarga, saudara mara. Dan kita semua mesti berusaha ke arah itu. Macam saudara Adam sebut tadi. Saya kalau ikut bilangan pengundi dan juga tanggungjawab saya, satu hari saya kena jumpa 8,000 orang. Itu yang pakai kasut Converse tu. Nak jalan laju kan. Tapi tak mungkin kita boleh jumpa 8,000 orang satu hari. Tetapi yang boleh bantu kita adalah rakyat. Rakyat cukup berperanan dalam sistem demokrasi ini. Sebab itu pemimpin-pemimpin ini kalau ada kesedaran rakyat,
Bukan sahaja pemimpin Barisan Nasional, Perikatan Nasional, malah Pakatan Harapan. Ini adalah proses demokrasi di mana kita memastikan bahawa pemimpin ini duduk di landasan yang betul. Walaupun saya sama ada dipilih, hari itu dipilih jadi adun, tapi rakyat masih boleh memainkan peranan memastikan kita melaksanakan tanggungjawab kita. Kerana apa? Kerana dengan kecerdikan rakyatlah, kalau pemimpin salah urus, kalau pemimpin terpesong, kalau pemimpin mencuri wang negara, maka rakyatlah yang akan membetulkan dalam tempoh setiap 5 tahun itu. Itulah yang dipanggil sebagai kuasa rakyat. Sebab itu saya seru orang Melaka, 19 hari bulan adalah masa di mana kita menunjukkan kuasa rakyat negeri Melaka bawa perubahan dalam negeri dan juga di Malaysia ini. Kadang-kadang pemimpin ini sudah lama, 60 tahun. Dan selalu mereka membandingkan dengan kerajaan kita 22 bulan di Melaka ini. Bagi saya, teman-teman yang ada di depan saya dan semua rakyat yang memilih pada PRU 14, memang kita ucap terima kasih. Walaupun kita 22 bulan, tetapi kita boleh dibuat perbandingan dengan 60 tahun UMNO memerintah. Jadi kita takkan rasa bimbang kerana cukup. 22 bulan sudah memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Tetapi kalau kita diberikan tempoh yang lebih panjang, paling kurang 1 penggal. Tuan-tuan boleh lihat, saya minta kepada kita semua, kalau yang menggunakan media maya ini, sama ada menggunakan Facebook, sama ada menggunakan Instagram, sama ada menggunakan TikTok, sama ada menggunakan semua media-media maya ini, pastikan kita berkongsi maklumat tentang tawaran-tawaran yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Memang saya dipertanggungjawabkan untuk memastikan tawaran-tawaran itu diselaraskan. Pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak kita ambil. Teras macam mana kita mewujudkan tawaran itu adalah kita mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di Malaysia ini. Sebagai satu contoh, masalah kesihatan. Hari ini ramai orang tak sedar. Perkara asas dalam kesihatan ini bila orang sakit, antara perkara yang dia mahu adalah dia dapat berjumpa dengan doktor. Ini biasa, benda basic. Tetapi ramai orang tak tahu bila dia nak pergi jumpa doktor, terutamanya di klinik-klinik kerajaan ini kadang-kadang mengambil masa yang lama. Ini adalah satu cabaran bagi kita. Sepatutnya kita dah 60 tahun merdeka, ini tak sepatutnya berlaku. Sebab itu dalam tawaran kita sebut antaranya akses to doktor itu sebahagian daripada janji kita, keinginan kita memastikan bahawa rakyat kita mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Dan ramai orang tak tahu hari ini antara masalah yang kita hadapi dalam negara kita adalah tentang ubat. Ramai orang tak tahu sekarang ni kalau orang yang berumur ini, warga emas ini, kalau dulu dia boleh mendapatkan ubat 1 bulan sekali dia boleh ambil. Sekarang ini dia kena ambil 1-2 minggu sekali. Mereka bagi ubat sedikit. 2 minggu lagi kena datang. 2 minggu lagi kena datang. Ini menyusahkan rakyat. Begitulah juga ramai orang tak perasan bahawa botol obat batuk yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan makin lama makin kecil. Kerana apa? Kerana tak cukup ubat. Mana pergi duit untuk perubatan kita? Jadi makin lama makin kecil. Batuk masih ada, ubat dah habis. Kena pergi lagi jumpa doktor. Ini yang berlaku dalam sistem kita. Kadang-kadang di setengah kedai Panadol pun tak ada. Apa nak jadi pada negara kita? Sebab itu kita mesti berusaha. Ya, hari ini kita mahu memilih ahli parlimen kita. Ramai orang percaya, ya kita mahu pilih ahli parlimen kita. Ada 6 orang saja. Tetapi saya sebut bahawa pilihan raya ini bukan sahaja kita pilih ahli parlimen kita. Tetapi yang paling penting yang mesti kita letak dalam pemikiran kita, pilihan raya ini adalah untuk menyelamatkan negara kita. Ini perjuangan kita. Kalau kita tak lakukan perubahan ini, tengok tu. Apa yang habis?
Elak. Kalau semua orang macam ni kan, susah juga saya nak ceramah. Kalau semua macam ni, semangat bagus. Tapi saya nak ceramah lah susah. Tapi tengok semangat rakyat. Itu harus kita hargai. Memang elak. Habis. Apa jadi masa depan kita? Negara kita takkan dihormati. Hancur. Sebab itu dalam Astro Awani baru-baru ni saya dialog dengan Pak Wan. Dia kata dia berhijrah. Berhijrah kan. Hijrah perkataan baik. Tapi saya kata, sebenarnya manusia ini kita pegang, ada satu pepatah Melayu dia sebut. Kalau lembu kebau kita pegang dengan apa? Dengan tali. Sebab apa kita pegang tali lembu kebau tu? Sebab kita tak nak lembu kebau tu lari. Manusia, kalau kita tak nak dia lari, boleh kita ikat dia dengan tali. Tapi kita tak pakai itu. Manusia, kita pegang pada apa? Pada janji. Kalau manusia kita pegang pada janji, lembu kebau kita pegang pada tali. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia lari. Tapi kalau manusia yang sudah berjanji, bukan dengan mulut dia, tapi berjanji dalam Konvensyen Pakatan Harapan, ditulis dalam perjanjian itu bahawa Perdana Menteri seterusnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanda tangan. Jadi janji apa yang dia pegang? Janji apa yang dia pegang? Janji macam lembu kebau tadi lah. Lembu kebau pun boleh dipegang lagi. Yang ni kita nak pegang apa? Sebab itu sebenarnya pengkhianatan kepada janji. Nilai manusia itu sudah hilang. Kerana apa? Kerana kuasa. Kerana inginkan kedudukan, inginkan pangkat. Ini sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang kita melihat seolah-olah Pakatan Harapan ini bila menghadapi pilihan raya kita nak menang parlimen, nak angkat orang-orang tertentu jadi ahli parlimen, nak angkat ini jadi menteri, ini Perdana Menteri. Bukan itu perjuangannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu menyebut perkataan itu. Itu sebab dalam tawaran Pakatan Harapan ada satu istilah yang digunakan sebagai ekonomi manusiawi ini. Ekonomi kita mesti berasaskan kepada nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Tak kira apa kaum. Ini nilai yang kita pegang. Kita dah merdeka 60 tahun lah. Lebih 60 tahun kita merdeka. Kenapa kita jadikan negara kita yang kaya raya ini hidup dalam keadaan yang macam ini? Selalu saya ambil perbandingan saya. Dulu menjadi jurutera, mula-mula saya dapat tawaran bekerja tu kilang Nestle di Cembung itu. Itu tawaran pertama saya dapat kerja. Masa tu 93 gaji seorang jurutera 2,300. Rumah di Taman Desa Idaman Duran Tunggal itu saya beli dengan harga 65,000 tahun 94 begitu. Hari ini benda yang sama, anak-anak kita dapat ijazah. Gaji dia, permulaan gaji dia hampir sama saja. Kadang-kadang lebih rendah lagi. Seorang jurutera kadang-kadang dibayar dengan RM2,000 saja. Sedangkan rumah yang sama, saiz yang sama di Taman Desa Idaman itu hari ini sudah berharga RM220,000. Apa nak jadi kepada sistem kita? Ini belum lagi anak-anak ini menanggung hutang. Pelajar kejuruteraan yang mengambil kursus jururawat, mereka menanggung hutang di KUIM itu RM40,000. Pelajar ijazah paling kurang pun mereka menanggung hutang RM70-80,000. Dengan gaji RM2,000 itu, apa masa depan kita? Sebab itu ini perjuangan kita. Walaupun satu undi yang kita berikan, sebenarnya kita berjuang untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Ini yang mesti ada dalam diri kita. Sebab itu saya 8 hari ini, soalan yang paling banyak orang tanya, boleh menang ke tidak YB? Ini soalannya. Memang semua orang tanya, boleh menang tak? Boleh menang tak? Tuan-tuan jawab. Itu yang kita buat. Itu yang kita buat tu mana tu lah? Tak ada. Itu yang kita buat. InsyaAllah
Itu yang kita buat, kita boleh. Memang boleh. Tengok kebangkitan rakyat. Di mana-mana. Tadi saya, malam ni lepas maghrib saya je 7 manusia ni. Pening juga. Tetapi sebenarnya rakyat mahu itu. Rakyat mahu perubahan. Cuma saya, kawasan Alor Gajah ni, aduh ya Allah, baru aku tahu 37% daripada keluasan Melaka ni adalah Alor Gajah. 37%. Jadi kalau Alor Gajah ni nak jajah Melaka boleh dah. 37%. Memang cukup luas Alor Gajah ini. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya kesedaran rakyat cukup tinggi, tuan-tuan. Dan saya boleh lihat di hadapan saya ini, yang paling penting bagi saya dalam Pakatan Harapan, saya fikir ini antara masa yang kita punya muafakat yang cukup kuat. Sama ada ahli-ahli PKR, ahli-ahli DAP, ahli-ahli amanah, rakan-rakan daripada muda, rakyat, NGO, semuanya memberikan kesepakatan untuk bawa perubahan ini. Sebab itu saya minta kepada kita semua, kita ambil tanggungjawab ini seperti mana. Oh, uncle ni hebatlah dia. Oh, dia excited. I think dia kena, Adam kena manage supaya bawa dia sempat kita punya motivation punya session lah. Oh, hebatlah. So, itu sebab saya fikir ini antara tanggungjawab kita. 6 hari jangan kita rasa selesa. Kerana kita tahu bahawa sedikit demi sedikit gelombang rakyat ini dapat kita lihat. Jangan ada rasa selesa. Tugas kita, macam selalu saya sebut, kita punya penyokong yang cukup untuk memenangkan kita di negeri Melaka ini. Tetapi kita mesti memberikan kesedaran kepada semua orang. Kesedaran kepada semua orang untuk mereka keluar mengundi. Ambil tanggungjawab masing-masing. Maksimalkan semua usaha kita dalam 6 hari ini. Kalau kita ada upaya di media maya, gunakan media itu. Lawan seperti mana saya tengok di Esro Awani itu. Saya seronok bila baca tu. Ada sahaja orang berikan kritikan kepada Pakatan Harapan, ada sahaja yang menjawab. Ada di kalangan rakyat itu yang mengambil tanggungjawab, menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Ada sahaja yang dilemparkan kepada fitnah, yang dilemparkan kepada kita. Ada sahaja rakyat yang menjawab bagi pihak kita. Ini kekuatan kita. Jangan bagi ruang kepada mereka memecah belahkan kita. 60 tahun. Kenapa kita harus dipecahkan? Kita semua adalah rakyat Malaysia dan kita akan tentukan masa depan negara kita. Ini adalah tugas kita dan tanggungjawab kita semua. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tak bercadang nak habiskan program ini sehingga jam 1:30. Walaupun kita tahu bahawa ramai petugas-petugas kita dan ramai di kalangan tuan-tuan, macam saya sebutkan tadi, harus ada rasa tanggungjawab ke hadapan itu. Jangan rasa selesa bila kita sudah dilihat mendapat sokongan besar daripada rakyat. Jadi kita harus mengambil semua tanggungjawab ini untuk menangkan Pakatan Harapan ke Putrajaya.
kita harus menangkan parlimen-parlimen di negeri Melaka ini. Tidak ada lagi hari ini mana-mana parlimen kita yang kita anggap tidak ada harapan, tidak ada peluang. Kita ada 6 hari yang mana sudah berada pada garis kemenangan itu, perkukuhkan garis itu. Yang mana sedang bersaing, maka kita terus bersaing bagi kita pastikan bahawa kita boleh semaksimal mungkin menang di negeri Melaka ini 6 kerusi parlimen. Saya beritahu tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional ada setengah-setengah calon kita tahu. Bila kita bersaing ada setengah-setengah lawan kita itu, Perikatan Nasional itu, kita boleh tahu mereka sudah jauh ke belakang. Sudah jauh tertinggal. Sudah tidak mampu lagi bersaing. Tetapi kita jangan lihat di belakang itu. Kita lihat di hadapan kita. Kita terus laksanakan program-program yang telah kita rancang. Kemaskan lagi usaha kita. Supaya kita boleh menarik semaksimal mungkin undi daripada rakyat itu untuk memastikan kita menang pada pilihan raya akan datang. InsyaAllah saya cukup berkeyakinan bila saya pergi ke mana-mana. Orang mengatakan seolah-olah Pakatan Harapan ini disokong oleh 1-2 kaum. Tapi saya cukup yakin Pakatan Harapan pada pilihan raya ke-15 ini, pilihan raya umum ke-15 ini, saya cukup yakin bahawa rakyat Malaysia tak kira apa kaum, apa bangsa akan bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Saya cukup yakin. Dan yang terakhir saya nak sebut orang muda. Ramai orang kata, orang muda ini betul ke dia akan sokong Pakatan Harapan? Saya nak beritahu, orang muda ini tak ramai yang dengan UMNO Barisan Nasional ni. Yang ramai UMNO Barisan Nasional ni, yang ramai orang lama-lama. Yang muda-muda dia tak biasa dengan UMNO. Tetapi saya yakin bahawa orang muda tahu tentang keperluan masa depan dia. Bila saya tanya orang muda, dia tahu tentang peritnya kehidupan dia. Tak sama macam kita dulu. Kita dulu kalau duduk di kampung, masih boleh lagi hidup. Walaupun gaji kita rendah, harga barang rendah. Tapi hari ini orang muda yang paling terbeban dengan kehidupan ini. Dan saya cukup yakin orang muda akan bawa perubahan dalam negara kita ini. Akan bersama-sama dengan kita buat perubahan. Pengundi-pengundi baru akan ada kesedaran. Sebab itu kalau kita lihat anak-anak kita, kalau kita lihat generasi-generasi kita, sebenarnya mereka yang paling terbeban dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu saya mengajak kita semua pada malam ini, kita bulatkan tekad kita, kita bulatkan semangat kita. Macam saya sebut tadi, tugas tanggungjawab kita adalah pada negara Malaysia yang kita cintai ini. Negara ini kaya raya. Walaupun saya memimpin 22 bulan dengan teman-teman, saya boleh melihat kekayaan negara. Saya pernah luluskan di dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Ini semua wakil rakyat ni. Ini wakil rakyat. Ini wakil rakyat. Ini timbalan speaker. Ini pengurusi Melcat. Ini Esko. Ini pun Esko. Saya pernah luluskan di dalam Dewan Undangan Negeri satu yang dipanggil sebagai reserve kerajaan negeri. Kita buat satu usul di mana kita mahu dalam tempoh 5 tahun itu kita ada reserve di negeri Melaka ini. Dan saya boleh nampak dan saya dah bentangkan kepada kawan-kawan macam mana saya nak dapatkan reserve itu. Sebenarnya dalam tempoh 5 tahun kita di Melaka ini saja kita boleh ada reserve 1 bilion ringgit. Tak ada masalah pun. Sebenarnya ada kekayaan kita. Kita tak perlu nak ambil harta rakyat. Kita tak perlu nak rampas. Tak perlu kita nak tingkatkan berkali ganda cukai kepada rakyat. Tetapi kalau kita gunakan amanah kita, tanggungjawab kita, fokus kepada rakyat, memang kita boleh capai. Malaysia begitu juga. Saya hanya menguruskan 400 juta ringgit duit kerajaan negeri 22 bulan itu. Macam-macam kita boleh bagi sehingga kita boleh bagi rumah cuma orang muda. Kita bagi sewa RM150 saja. 400 juta ya saya uruskan. Sedangkan negara ini ada wang pengurusan lebih daripada 300 bilion ringgit setiap tahun. Kenapa kita tak boleh uruskan negara ini dengan lebih baik? Sebab itu saya fikir apa yang
kita semua yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mahu negara ini kembali balik kepada landasan yang betul. Ini sebenarnya semangat, muafakat, kerjasama yang kita bina dalam Pakatan Harapan, dan kita harap ianya didokong oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, kaum, kedudukan agama kita. Kita akan terus dipecah belahkan. Kita akan terus disangsikan antara satu dengan lain. Tetapi yakinlah, kalau kita ada muafakat, kalau kita sepakat 19 hari bulan ini, saya cukup berkeyakinan kita mesti ambil tanggungjawab menangkan Pakatan Harapan, menangkan negeri Melaka ini, dan seterusnya kita menangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya beritahu tuan-tuan, seorang Perdana Menteri, bila dia nak jadi Perdana Menteri, ya, dia bukan macam Ismail Sabri. Dia bangun-bangun, dia tengok dia Perdana Menteri. Dia terkejut. Dia terkejut. Memang dia terkejut. Macam kita lah, bangun-bangun, dia tengok jadi TYT. Tak terkejut kita? Terkejut. Macam dia juga, dia bangun-bangun, dia tengok, hari ini dia jadi Perdana Menteri. Dan dia pun tak tahu apa dia nak buat. Itu yang hari itu saya beritahu Syaril, lawan saya tu. Dia kata, saya jadi Ketua Menteri. Saya jadi Ketua Menteri. Dia kata gagal. Pak Wan jadi Menteri, gagal. Bagilah dia peluang untuk jadi ahli parlimen pula. Saya beritahu dia, sebenarnya tanggungjawab dia lagi besar daripada kami. Dia penasihat Perdana Menteri. Dia dapat kurangkan harga ayam 20 sen ya. Allah, itu Abika pun boleh buat. Tak payah 20 sen nak kurang harga ayam. Pasal Peduli yang Amanah buat tu pun, harga ayam biasa kita jual harga 6,5 sehingga RM7.90. Tak payah nak jadi penasihat Perdana Menteri macam tu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya peluang yang ada pada kita cukup besar. Dan kita betulkan balik. Macam saya, memang saya banyak memberikan fokus kepada pendidikan anak-anak. Kerana bagi saya, Malaysia ini, anak-anak kita memang cerdik. Ada potensi. Tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa sistem pendidikan kita sudah jauh terpesong daripada tugas-tugas asas. Macam guru. Guru, kalau zaman kita dulu, saya tak benarkan guru-guru ini pergi program-program ini. Hari ini kita bawa guru semua pergi depan kita. Bila masa dia nak mengajar? Kalau kita peralatkan guru-guru ini, tak boleh. Sebab itu kita mesti balik pergi pada landasan kita, sama ada dari segi ekonomi kita, sama ada dari segi kesihatan, sama ada dari segi kebajikan kepada rakyat itu. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Sama-sama kita berusaha 6 hari saja lagi untuk kita bawa perubahan dalam negeri dan juga dalam negara kita. Kita Pakatan. Terima kasih.